Secara statistik dari tahun 1980, kejadian-kejadian bencana alam yang berlaku di seluruh dunia mengalami kenaikan yang konsisten tahun demi tahun dengan 3 kategori bencana alam terbesar iaitu gempa bumi, banjir besar serta ribut taufan yang dilihat semakin kerap melanda kawasan-kawasan yang terjejas. Kajian juga sudah membuktikan bahawa di antara semua benua yang berada di muka bumi ini, kawasan Asia adalah benua yang mempunyai risiko bencana alam paling tinggi. Jadi tidak heranlah jika kita kerap kali mendengar negara-negara yang terkesan teruk akibat bencana alam merupakan negara di kawasan Asia. Dianggarkan hampir 60,000 orang terkorban dalam bencana alam termasuk dari tragedi gempa bumi, letusan gunung berapi, taufan, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan kemarau setiap tahun. Manakala dianggarkan lebih 150 juta orang yang terjejas hasil daripada bencana alam ini di seluruh dunia. Pada tahun 2020 sahaja, terdapat kira-kira 8,100 kematian dilaporkan yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam di seluruh dunia. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Bencana merupakan salah satu fenomena alam semula jadi. Ia merupakan satu fenomena yang membawa kepada tragedi dan kebiasaannya berlaku dalam keadaan luar jangka. Kesan daripada bencana ini amat besar kepada mangsa yang mengalaminya kerana ia bukan sahaja melibatkan kerosakan dan kemusnahan harta benda, bahkan ia melibatkan kehilangan nyawa. Saya telah memilih kumpulan sasar mangsa banjir pada perbincangan kali ini. Banjir merupakan bencana alam yang sentiasa berlaku dalam iklim Malaysia. Banjir merupakan antara bencana yang menyumbang kepada kerosakan harta benda yang terbesar kepada penduduk Malaysia saban tahun. Malah, banjir juga ada kalanya menyumbang kepada hazard, kecederaan dan keadaan lebih serius adalah kehilangan nyawa. Kita akan melihat sebentar video klip pendek bagi keadaan banjir yang telah menimpa rakyat Malaysia pada bulan Disember yang lepas. Semua orang lapar. Macam sekarang pun banyak bot masuk untuk rescue orang. So bila bot masuk, perumahan-perumahan tu semua akan jadi makanan. Memang bantuan tak sampai. Keadaan rumah 100% hancur semua. Termasuk pakaian budak, kanak-kanakan semua. Kedai di sini semua musnah. Bangunan-bangunan tambahannya dan kita tengok bangunan yang sedia ada yang tak musnah pun dikhawatiri tidak selamat untuk diduduki. Air naik secara cepat dan deras. Saya tak mampu nak buat apa-apa. Saya berniaga dengan mak saya dan kedai habislah semua. Jadi lepas ni saya pun tak tahu macam mana nak. Semua dapatan saya memang tak ada lah. 8 dia naik paras tangga lah, dekat tangga dapur. Jadi air tu naik laju sangat. Kami tak sempat nak unggah barang lah. Jadi air tu naik terus naik ke rumah bahagian utama. Tidur macam mana malam tadi? Tidur dekat atas bumbung ke mana? Atas bumbung. Tak pernah dalam hidup you tidur atas bumbung macam tu tapi demi survive. Selimut memang sejuk. Memang keadaan itu tak boleh jawab apa. Tapi masa tu you ingat mau hidup untuk survive. Itu memang ada untuk barang pun barang tak ada pun tak apa. Janji hidup untuk anak. So you make sure that anak semua okey. Okey. Asbab utama memilih kumpulan sasaran ini adalah kerana fenomena ini baru sahaja lagi berlaku kepada kita, rakyat Malaysia yang semestinya masih terngiang-ngiang suara berita yang tidak lokek diinformasikan melalui stesen radio, siaran televisyen, sosial media maupun di daerah-daerah akhbar. Saya juga telah melibatkan diri dalam bantuan mangsa banjir bukan sahaja sebagai sukarelawan biasa, namun saya bersama Kasiswa UKM iaitu satu badan pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan oleh mahasiswa UKM telah menjalankan misi bantuan banjir selama seminggu berturut-turut di sekitar Selangor. Jadi mungkin atas pengalaman ini sendiri di mana saya juga mengimplikasikan input yang dipelajari dalam kelas ke dalam misi yang lepas, sedikit sebanyak memberi pandangan luas kepada pendengar akan perkara-perkara yang kita perlu menitik beratkan setiap kali fenomena ini terjadi.
Berikutan daripada misi yang telah kami jalankan pada Disember lepas, kami telah ke beberapa tempat selepas mendapat khabar berita air telah surut di kawasan utama banjir Hulu Langat seperti Seri Nanding, Batu Sepuluh, Sungai Lui dan perkampungan orang asli Paya Lebar. Manakala di kawasan Shah Alam sempat menjayakan misi di kawasan perumahan Bukit Lancung. Saya dapat melihat dengan mata kasar sendiri betapa teruknya tempat berteduh mereka yang dipanggil rumah di mana tiada lagi alas tidur dan perabot-perabot seperti diselaputi penuh dengan lumpur. Paling menduka cita, ada beberapa rumah yang langsung hanyut di bawah arus air. Ketika kami sampai di pusat pemindahan sementara SRA Seri Nanding, pihak kami telah dimaklumkan ada satu kawasan iaitu kampung orang asli Paya Lebar tidak sampai bantuan kepada mereka atas faktor jalan yang agak membahayakan. Kebanyakan pertubuhan hanya berhenti sekadar di bahagian bawah kerana tidak mempunyai kenderaan yang sesuai untuk ke sana. Selain itu, ketika di pusat pengumpulan barang Sungai Lui, kami telah melihat pusat tersebut diuruskan oleh penduduk di situ sendiri yang boleh dikatakan tidak terurus seperti di SRA Seri Nanding yang dikendalikan oleh pertubuhan luar. Bantuan pakaian di pusat Sungai Lui dilonggakkan dan bantuan lain juga diturunkan hanya sekadar di depan pintu Dewan. Hal ini mungkin atas faktor mereka adalah mangsa banjir sendiri dan orang-orang di sana yang berumur. Di samping itu, mangsa banjir di Sungai Lui juga telah memaklumkan ada beberapa keluarga yang tidak dapat ke pusat pengumpulan barang kerana masalah jalan yang tidak mengizinkan untuk mereka sampai ke pusat dengan berjalan kaki. Hal ini semestinya atas sebab kerosakan kenderaan-kenderaan mereka yang telah ditelenggami air beberapa hari sebelum air surut. Kami juga ada berjumpa mangsa-mangsa yang sedang menangis kehilangan ahli keluarga tercinta yang hanyut di bawah air. Apabila air surut, mereka terkejut melihat jasad yang tidak bernyawa. Peranan utama pekerja sosial apabila di dalam situasi ini semestinya dikaitkan dengan plana, iaitu perancang. Perancangan ini boleh dijalankan sepenuhnya dengan baik apabila kita mempunyai info yang cukup. Mengikut isu-isu dan masalah kepada kelompok mangsa banjir, mereka semestinya memerlukan bantuan keperluan untuk sampai kepada mereka. Pekerja sosial boleh bermula dengan memikirkan dana sebelum menjalankan misi ini dan aspek ini boleh bermula dengan membuat crowdfunding atau menerima mana-mana sumber kewangan yang sesuai. Selepas itu, sebagai perancang perlu menitik beratkan tenaga manusia untuk pasukan bergerak ke tempat misi tersebut. Apabila barang-barang bantuan telah dikumpulkan, pergerakan juga mestilah dirancang awal agar perjalanan tidak mensia-siakan. Aspek ini perlu difikirkan adakah jalan untuk ke kawasan misi dapat diakses atas faktor jalan yang tidak dapat dijangkakan seperti tanah runtuh, jabatan runtuh, jalan mendap, halangan pokok-pokok tumbang. Isu ini semestinya perlu mendapatkan maklumat itu terlebih dahulu daripada orang-orang sama ada mangsa banjir sendiri atau pihak-pihak berkuasa. Pengalaman apabila telah dimaklumkan ada kawasan yang tidak dapat diakses atas faktor kenderaan yang sesuai, kami juga telah merancang dan mengambil inisiatif untuk mencari kenderaan yang sesuai iaitu kereta 4x lipat dengan menghubungi orang-orang yang mempunyai jenis kenderaan seperti itu. Kami juga ada cuba mendapatkan maklum balas daripada akaun sosial media setiap ahli pasukan kami untuk bersama-sama di dalam misi bantuan ini sehingga dapat mengumpul 10 kenderaan ke perkampungan orang asli Paya Lebar yang jalannya mendap dan paras air masih di tahap bahaya di beberapa jalan. Seterusnya, pekerja sosial juga boleh berperanan sebagai broker iaitu orang tengah. Ini dapat dikaitkan apabila mengetahui terdapat pusat pengumpulan banjir yang tidak mempunyai tenaga sukarelawan yang mencukupi untuk mengambil, mengemas dan mengagih barang. Jadi sebagai orang tengah, pekerja sosial boleh menghubungkan organisasi-organisasi luar untuk memaklumkan bahawa ada beberapa kawasan yang tidak terurus dan memerlukan bantuan daripada aspek tenaga.
Ketika kami menjalankan misi ini juga, atas sebab kami membuat crowdfunding secara dalam talian, ada juga pusat-pusat di sekitar Shah Alam yang menghubungi kami dan telah memaklumkan pusat tersebut ada yang tidak cukup barang-barang seperti alas tidur. Namun, ketika itu kami telah pun merancang untuk ke kawasan Pulau Langat sahaja. Jadi apa yang telah kami lakukan dengan menghubungkan kilang-kilang, bantal dan selimut yang juga membuat misi bantuan untuk menghantar bantuan kepada mereka. Jadi secara tidak langsung ketika itu pekerja sosial adalah sebagai orang tengah kepada mangsa dan pasukan bantuan misi banjir yang lain. Hari terakhir misi banjir di Bukit Lancung, Shah Alam, kami telah merancang untuk membuat misi membersihkan rumah-rumah. Misi ini amat memerlukan tenaga kerja yang banyak. Oleh itu, peranan pekerja sosial di sini telah menjadi facilitator atau pemudah cara bagi hari kejadian. Tugas diagihkan dengan teratur kepada orang-orang ramai yang turut membantu. Pekerja sosial perlu mengetuai dan memberi bimbingan agar matlamat kumpulan dapat dicapai dan permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan. Implikasi daripada bantuan yang diberikan kepada kumpulan SASA iaitu mangsa banjir ketika makanan asas sampai kepada mereka pastinya dapat mengisi perut mereka yang kosong sejak beberapa hari paras air tinggi. Daripada aspek bantuan alas tidur, bantuan seperti bantal, selimut dan tikar telah menyejukkan hati ibu bapa yang merisaukan anak-anak mereka tidur di dalam kesejukan. Ubat-ubatan juga pasti meringankan beban mangsa yang memerlukan ketika waktu kritikal ini. Di samping itu, isu tidak cukup tenaga kerja di pusat pengumpulan barang, implikasi ini sebenarnya memberi impak yang besar walaupun hanya sekadar menjadi orang tengah. Hal ini adalah kerana tidak semua menerima info tentang kawasan-kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan. Apabila info ini sampai kepada banyak pihak, bantuan daripada pasukan-pasukan lain telah sampai dengan laju untuk menjadikan pengurusan di pusat pengumpulan barang lebih teratur. Implikasi seterusnya adalah kenderaan yang sesuai untuk ke beberapa kawasan yang bahaya. Situasi ini telah meruntun hati apabila kami sampai di Kampung Paya Lebar. Mereka teramat berterima kasih kepada kami kerana menjadi orang terawal telah menyampaikan bantuan kepada mereka. Hal ini, kawasan yang mereka duduki adalah kawasan yang cerun dan jalan yang mendap. Ketua kampung di situ telah menceritakan betapa takutnya mereka apabila paras air sehingga ke bumbung dan jalan utama untuk keluar tidak dapat ditempuh. Oleh itu, mereka hanya menumpang rumah yang lebih tinggi untuk 2 malam yang pertama. Kuasa media sosial juga turut memberi impak yang besar pada misi kali ini yang mana setiap kali memuat naik video, banyak badan bukan kerajaan yang bertanyakan info kawasan-kawasan yang memerlukan bantuan. Akhir sekali, di dalam aspek perancangan bantuan membersihkan pula secara tidak langsung dapat mengelakkan penyakit-penyakit jangkitan bakteria berleluasa jika tidak dibersihkan awal. Hal ini, kelengkapan yang cukup untuk menjalankan misi amatlah perlu disusun secara rapi kerana pembersihan dengan secara ala kadar pasti tidak membuahkan hasil. Dengan adanya water jet, semestinya mesin utama yang diperlukan untuk kerja-kerja pembersihan. Tidak semua mampu dalam membeli mesin ini. Jadi, apabila pasukan misi banjir mempunyai peralatan yang lengkap untuk pembersihan, pasti dapat memendekkan masa-masa mangsa banjir daripada mengemas dengan tenaga yang sedikit. Kesimpulannya, bencana seperti ini bukanlah perkara yang boleh diambil ringan. Bayangkan keluarga kita sendiri merupakan mangsa banjir dan adakah ada orang yang akan membantu mereka. Pekerja sosial yang mempunyai ilmu di dada pasti dapat membantu dengan baik setiap kali adanya bencana terjadi. Kita membantu bukan kerana simpati tentang mereka susah, tetapi kita bantu kerana kita tahu susahnya tidak ada orang membantu. Peranan-peranan pekerja sosial kepada mangsa banjir pasti memberi impak yang besar dalam membantu masyarakat yang memerlukan.